Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Silakan 30 minit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Bertuah, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ruang yang diberikan untuk saya sampaikan penggulungan terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sepanjang sesi perbahasan Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat yang berakhir pada 4 Oktober 2021. Pada umumnya terdapat 25 strategi, 48 inisiatif yang melibatkan peranan langsung KPKT dalam rangka kerja RMK ke-12 ini. Mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada semua bahawa ahli-ahli berhormat di Dewan Yang Mulia ini, tumpuan KPKT sepanjang tempoh pelaksanaan agenda nasional ini akan melibatkan 6 bidang fokus utama. Pertama adalah memastikan penyediaan rumah kediaman yang mencukupi, berkualiti dan mampu milik, meningkatkan taraf hidup isi rumah miskin, memantau dan menilai usaha dan pelaksanaan ke arah mencapai kemampanan bandar. Keempat, mengarus perdana pendigitalan dalam penyampaian perkhidmatan pihak berkuasa tempatan. Fokus kelima adalah untuk mengutamakan pembangunan bandar hijau dan berdaya tahan, dan fokus keenam mentransformasi pengurusan sisa pepejal ke arah pembangunan ekonomi kitaran. Secara keseluruhannya, 13 ahli berhormat telah membahaskan perkara di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang berkait dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, khususnya dalam sektor perumahan, kerajaan tempatan, kebombaan dan juga pengurusan sisa pepejal. Saya nak ucapkan terima kasih secara khusus kepada Yang Berhormat Pengerang, Bukit Bendera, Beaufort, Libaran, Yang Berhormat Port Dickson, Johor Bahru, Sandakan, Pontian, Kuala Krai, Yang Berhormat Rasah, Sekijang, Yang Berhormat Bagan Datuk dan Yang Berhormat Pematang Pauh. Kepada perkara yang dibangkitkan berkaitan dengan program perumahan rakyat dan rumah mampu milik, saya ingin menzahirkan rasa terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Bukit Bendera, Beaufort, Yang Berhormat Libaran, Sandakan, Pontian, Bagan Datuk dan juga Pematang Pauh dan juga Johor Bahru berkaitan agenda perumahan di bawah RMK 12, khususnya isu-isu berhubung program perumahan rakyat dan rumah mampu milik. Untuk makluman Yang Berhormat, segala hala tuju dan perancangan dan pembangunan sektor perumahan di Malaysia adalah berpandukan kepada dua dasar yang penting. Pertama, dasar perumahan negara 2018 hingga 2025, dan yang keduanya adalah dasar rumah mampu milik DRMM juga 2018 ke 2025. Aspirasi mewujudkan industri perumahan yang berdaya saing, mampan, memerlukan kerjasama yang erat antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga sektor swasta. Bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Bukit Bendera yang meminta penjelasan kenapa status projek PPR kawasan pulau dan seberang tiada dalam RMK 12, ingin saya maklumkan bahawa perkara ini telah pun saya nyatakan dalam kenyataan akhbar ketika lawatan saya ke Majlis Bandaraya Seberang Perai. Dan untuk maklumat Yang Berhormat, terdapat 4 projek program perumahan rakyat telah siap dibina di Pulau Pinang dari 2015 hinggalah 2018. Iaitulah PPR Lorong Selamat Georgetown, PPR Jalan Tambi Butterworth, PPR Tok Subuh Seberang Perai Tengah dan PPR Mamat Ndin. Dan 2 projek yang saya telah umumkan untuk dilakukan dan dilaksanakan dalam RMK 12 adalah sebuah projek PPR di sebelah seberang dan sebelah lagi di seberang pulau. Ini adalah kerana, Tuan Yang Di-Pertua, daripada keseluruhan jumlah PPR yang telah pun dibina, iaitulah 154 projek PPR, Pulau Pinang hanya mencatatkan 2.6% projek PPR daripada KPKT. Maka adalah amat munasabah untuk dipertimbangkan projek PPR, 2 projek PPR untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. KPKT juga mengambil maklum
kepada saranan Yang Berhormat Beaufort mengenai keperluan penyediaan perumahan mampu milik dan kos rendah yang sesuai untuk penduduk setinggan yang tinggal di lereng-lereng bukit untuk bagi menyelesaikan isu setinggan. Untuk makluman Yang Berhormat, pelaksanaan projek PPR di Sabah setakat ini merupakan bilangan yang terbesar, iaitu 33 projek yang telah pun siap dibina merangkumi 23,009 unit, manakala ada 5 lagi projek dalam pembinaan yang merangkumi 3,090. Secara keseluruhannya, daripada jumlah keseluruhan PPR yang dibina di seluruh negara, PPR yang telah siap dibina di Sabah merupakan 21.4% ataupun melebihi 1/5 daripada PPR yang dibina seluruh negara. Di Beaufort terdapat satu PPR iaitu PPR Selagun yang dijangka siap pada tahun hadapan yang merangkumi 67 unit. InsyaAllah KPKT akan bekerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah untuk diberi keutamaan bagi tujuan program ataupun proses pengisian PPR itu nanti. Berhubung pertanyaan ahli Yang Berhormat Libaran mengenai penyediaan PPR untuk golongan B40 demi kesejahteraan rakyat, dimaklumkan bahawa terdapat beberapa projek PPR di kawasan sekitar Libaran seperti PPR Taman Gunggung Jaya, PPR Sungai Manila, PPR Taman Muhibah, PPR Jalan Army Camp dan PPR Batu Putih Fasa 1 yang telah pun siap dan diuruskan dengan baik oleh kerajaan negeri. Bagi program berkaitan dengan rumah mampu milik perumahan penjawat awam di Sabah, sehingga tahun 2021, terdapat 3 projek yang telah siap yang merangkumi 1,594 unit rumah dan 3 projek dalam pembinaan merangkumi 700 unit. Bagi perumahan prima di Sabah pula, terdapat 3 projek yang telah siap dibina merangkumi 1,591 unit dan 4 projek pembinaan merangkumi 3,733 unit. Bagi menjawab pertanyaan daripada YB Sandakan, pelaksanaan PPR di Sandakan merupakan yang terbanyak jika dibandingkan di kawasan-kawasan parlimen lain di Sabah, termasuk di seluruh negara. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, seperti mana yang disebut sebentar tadi, bilangan projek PPR sedia ada di Sandakan adalah sebanyak 9 projek merangkumi 6,080 unit rumah. Projek PPR Batu Putih Fasa 1 yang siap dibina pada bulan Oktober 2019 sebanyak 900 unit masih belum lagi dibuat pengisian kerana kerajaan negeri menggunakannya sebagai pusat kuarantin pesakit COVID-19. Oleh demikian, KPKT sedang bekerjasama dengan KPKT Sabah untuk memastikan pengisian oleh pemohon yang layak dapat dilaksanakan segera selepas sahaja ia tidak lagi digunakan untuk pusat kuarantin. Untuk cadangan PPR fasa Batu Putih Fasa 2 yang bersebelahan dengan PPR Batu Putih Fasa 1 yang melibatkan 500 unit, KPKT tetap komited untuk meneruskan projek tersebut dalam RMK 12 sambil mengambil kira taburan penduduk yang berkelayakan, perancangan perumahan kerajaan negeri dan juga jumlah PPR yang telah sedia ada di situ. Untuk soalan YB Pontian tak ada. Yang Berhormat Menteri, Yap. kalau tak ada Yang Berhormat boleh bagi jawapan bertulis. Okey. Terpulang pada Yang Berhormat Menteri. Saya tengok yang ada dulu. YB Permatang Pauh. YB Permatang Pauh membangkitkan berkaitan dengan soal dasar perumahan negara. Suka saya maklumkan memang secara prinsipnya soal dasar ia tidak meminggirkan semua pihak termasuklah ketua isi rumah wanita, ibu tunggal, warga emas dan juga warga kelainan upaya, termasuk dalam golongan yang disebut sebagai golongan rentan. Mereka ini diberi perhatian dalam program-program insentif bantuan kerajaan. Cuma saya nak maklumkan dan kepada Yang Berhormat,
Saya amat memahami dan empati kepada soal ketua isi rumah. Saya tahu bahawa Yang Berhormat sentiasa merujuk kepada laporan-laporan yang memberi gambaran bagaimana keadaan sebenar terutama di PPR. Saya pun ambil juga laporan UNICEF ini. Jadi saya dapati memang benar dalam soal unemployment ataupun kehilangan pekerjaan dalam tempoh yang cukup menduga ini, ketua isi rumah wanita yang kehilangan pekerjaan daripada jumlah unemployment rate itu pada bulan Mac tahun ini adalah 26%. Dan secara pukul rata adalah sekitar 16%. Dan ada satu lagi kategori yang berhormat, bukan hanya dari segi ketua isi rumah wanita, tapi ketua isi rumah yang anaknya adalah disabled. Mereka juga terlibat dengan kehilangan pekerjaan yang agak tinggi sehinggakan ke 46%. Maka suka saya nak maklumkan bahawa memang dalam dasar perumahan negara saya alu-alukan dan saya akan masukkan keutamaan ketua isi rumah wanita dan juga ketua isi rumah kumpulan rentan dalam tahap yang begitu kronik seperti mana yang saya sebut tadi sebagai keutamaan. Sebagai testimonial, just nak maklumkan bahawa pada 5 Oktober yang lalu, ada sebanyak 690 permohonan diterima bagi Rumah Ikram Keluarga Malaysia. Rumah Ikram ni adalah sebuah inisiatif yang dibuat bagi tujuan untuk menyediakan as a cushion measures kepada keluarga-keluarga Malaysia yang terkesan dalam tempoh setahun setengah ini. Ada keluarga Malaysia yang kehilangan pekerjaan, ada telah melalui pengusiran, ada terpaksa untuk menetap di rumah-rumah keluarga mereka dengan keadaan keluarga yang besar. Maka keluarga Malaysia ini telah disediakan dengan inisiatif yang dinamakan Ikram, Rumah Ikram Keluarga Malaysia. Dan ia diperuntukkan 2,000. Setakat ini 690 permohonan telah pun diterima. Dan daripada 690 permohonan, 310 permohonan tersebut adalah ketua isi rumah wanita. Dan insya-Allah selaras dengan strategi RMK ke-12 untuk meningkatkan bekalan kepada kumpulan SASA sebagaimana saya sebut tadi, ini komitmen saya dan komitmen KPKT, ketua isi rumah wanita dan kumpulan-kumpulan rentan yang berada dalam keadaan kronik akan menjadi keutamaan kepada KPKT. Boleh sedikit Yang Berhormat. Terima kasih Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya hargai usaha kerana sudah tentu bukan sahaja laporan yang Berhormat baca tapi banyak lagi ya yang melihat kepada kesan yang agak ketara kepada ketua isi rumah wanita dan anak-anak mereka. Saya juga nak kongsikan tentang penemuan kami di Permatang Pauh. Kerana di Permatang Pauh memang julat gaji pun sangat berbeza. Untuk ketua isi rumah wanita RM1,452 berbanding dengan ketua isi rumah biasa ya RM2,132. Ini dapatan daripada 332 isi rumah. Tapi maksudnya ya saya harap ia dapat diterapkan sebagai dasar bukan sahaja oleh KPKT. Kita tahu perumahan rakyat ini juga meliputi PBT. Maka kita mahu seragam dan saya harap insya-Allah diteruskan bukan sahaja semasa COVID kerana bukan sahaja mereka yang terkesan tapi anak-anak. So you will see intergenerational trauma and poverty. Terima kasih Yang Berhormat. Thank you Speaker. Bukan itu sahaja, sebagai tambahan memang dapatan daripada UNICEF mengatakan bahawa 54% ketua isi rumah mempunyai pendapatan bawah daripada 2,000. Manakala 34% berdepan dengan kemurungan. Sebab tu di jawapan saya ketika titah diraja dahulu saya sebut dalam pendekatan yang baru untuk PPR ini, saya mengutarakan tentang soal aspek livability, soal aspek daya huni. Dan saya minta supaya diperkenalkan livability index. Tak guna kita buat rumah PPR, kita letak kepada mereka yang susah, mempunyai pendapatan yang cukup-cukup kata sukar. Dan akhirnya mereka berdepan dengan serba-serbi kata kekurangan. Sebagaimana yang tadi dibahaskan tentang soal internet access. Apa guna kita bagi tab, tapi hakikatnya mereka tak boleh lakukan PDPR. Sebab itulah salah satu daripada pendekatan hala tuju bukan hanya menjadi penyedia kepada kediaman-kediaman mampu milik, bukan mampu didiami, tapi lebih penting adalah keadaan di kawasan sekitar itu berdaya huni. Mempunyai kata last mile connectivity dan sebagainya dan akhirnya menjadikan kehidupan mereka lebih lestari. Jadi boleh saya pindah ke satu lagi YB
Johor Bahru. YB Johor Bahru membangkitkan isu rumah mampu milik kepada yang lewat siap, sakit, terbengkalai sambil membuat rujukan khas kepada kes Prima Tebrau, Melaka Tengah dan juga Port Dickson. Dan saya fikir ini adalah pengalaman yang dilalui oleh ramai orang. Saya pun juga ditemui oleh pembeli-pembeli daripada kawasan tersebut. Memang saya tak dapat nafikan, Yang Berhormat, bahawa di dalam pelaksanaan projek-projek kerajaan terdapat projek-projek yang bermasalah dari segi tempoh penyiapan seperti projek perumahan mampu milik. Berkaitan apa yang dirujuk oleh Yang Berhormat mengenai projek-projek residensi Prima di Tebrau, Port Dickson dan Melaka Tengah 2, saya nak maklumkan status-status bagaimana yang dipinta. Bagi residensi Tebrau, unit jumlah yang dibina adalah 1,284 dan ini pun telah pun siap 31 Mac 2021 dan telah memperoleh CCC. Dan tarikh serah kunci pun sudah pun dilakukan bermula daripada 24 April 2021. Namun projek ini mengalami kelewatan sebagaimana yang telah sedia maklum. Ada LED. Dan LED saya telah minta supaya dibayar. Ada yang dibayar secara advance pun untuk projek-projek yang lain. Dan untuk projek ini 405 pembeli daripada 508 pembeli yang layak telah pun dibayar LED-nya. Dan setakat ini status jualan 76% dan harga jualan di antara 169,000 ke 300,000. Yang keduanya adalah bagi residensi Port Dickson. Port Dickson ini jumlahnya 659 dan kementerian baru melantik ataupun baru menyeraikan pelantikan kontrak penyelamat dan tarikh baru yang dijangka untuk disiap adalah 31 Disember 2022. Ini pun kita telah lakukan pembayaran advance LED. 48 pembeli daripada 83 pembeli yang layak telah pun dibayar. Harga jualan 265,000. Unit yang terjual setakat ini 82% dan pembinaan berada pada tahap 75%. Residensi Melaka Tengah jumlahnya ada 980 unit. Tarikh jangka siap yang baru adalah 28 Mac 2023. LED, advance LED yang dibayar daripada 37 pembeli, 19 pembeli telah pun dibayar. Dan pembinaan berada pada tahap 64%. YB nak tanya? Okey, baik. Terima kasih kepada YB Menteri, terima kasih kepada Speaker. Merujuk kepada apa yang saya bangkitkan tempoh hari. Kerana saya mengambil kira rumah-rumah mampu milik ini merupakan antara yang menjadi beban kepada pembeli dan juga kepada kerajaan. Tapi rumah Prima ini juga kita tahu hari ini dah dibentangkan laporan PAC. Saya harap Menteri pun boleh rujuk bagaimana komitmen kerajaan sebelum ini. Tahun 2013 kata nak bagi 1.3 bilion tapi yang dibagi hanya 500 juta. Kemudian 2014 pun janji 1 bilion, geran yang diberikan hanya 445 juta. So saya rasa beban di Prima itu memang ketara daripada awal dan pembunuhnya adalah apabila tahun 2017 kerajaan langsung tak bagi apa-apa. Hanya melalui sukuk dan 2016 pun dah hadapi defisit. Cuma Yang Berhormat Menteri, sementara saya hargai daripada pengurusan Prima sini pun dah mengakui bahawa perjanjian sebelum ini adalah lemah dan lopsided, memberi kelebihan kepada kontraktor. Persoalannya sekarang ini adalah soal bagaimana kita nak membela pembeli. Jadi saya hargai bila YB Menteri sebut ada pembayaran LED advance. Cuma kalau boleh dari segi dasar yang YB Menteri boleh perhalusi. Kerana LED ini kelazimannya dibayar apabila projek telah siap. Sedangkan ketika projek itu sakit ataupun terbengkalai, pembeli terpaksa menanggung beban. Jadi cadangan LED advance tu adalah inisiatif YB Menteri, tapi saya cadangkan supaya dari segi dasar itu kita protect, melindungi pembeli itu daripada awal. Cuma yang kedua,
risiko yang selalu dihadapi oleh pembeli bila projek itu terbengkalai, masuk kontraktor penyelamat, LED itu hilang, tak tahu siapa yang bertanggungjawab. Seolah-olah lebih elok kepada pemaju itu bila kontraktor cabut lagi dan sebagainya, LED itu macam lesap begitu sahaja. Jadi saya harap dari segi dasar itu dapat diperhalusi, dan terakhir sekali dari segi komitmen kepada rumah prima. Saya perhatikan pekan pun ada update di Facebook tadi menunjukkan bahawa hari ini akan diumumkan tarikh siap rumah prima tersebut. Saya harap ini akan menjadi KPI kepada YB Menteri untuk pastikan dia betul-betul siap pada tarikh tersebut, tapi ganti rugi kepada pembeli kena buat dari sekarang sebab kontraktor yang dibatalkan projeknya dapat pampasan. Sedangkan pembeli yang rumahnya terbengkalai selalunya terpaksa berjuang bermati-matian. Jadi saya harap model kontraktor propose kepada kerajaan, tanah kontraktor, kemudian kontraktor yang bina rumah dan prima yang kena jual itu dah memang tak boleh pakai. Saya harap ada perubahan dalam jangka akan datang dan insyaAllah saya akan terus bawa isu-isu rumah mampu milik ini. Kang, sikit lanjutan. Terima kasih Menteri, terima kasih Speaker. Kita tahu isu perumahan ni penting. Kalau kita tengok dalam statistik daripada Jabatan Statistik sini menunjukkan keluarga yang berpendapatan 2,000 ke bawah ni dia belanja lebih kurang hampir suku lah dia punya pendapatan. Tapi saya suka dengan jawapan Menteri tadi, sebenarnya dari segi perancangan perumahan dia mesti melihat aspek livability ataupun berdaya huni tadi. Cuma saya punya pengalaman kalau kita tengok perumahan-perumahan murah ni, selalunya kawasan dia akan letak di kawasan ceruk-ceruk. Kawasan-kawasan yang kita kata konektiviti dia lemah, tidak ada aktiviti ekonomi yang baik, jadi segala kemudahan tidak ada lah. Cuma kalau kita tengok dalam kes prima, daripada yang saya baca lah dalam laporan yang kita terima oleh Jawatankuasa PAC ni, 70% daripada 94 projek prima melibatkan tapak dan tanah yang dicadangkan oleh kontraktor. Jadi saya tertanya, apa jadi dengan tanah kerajaan yang banyak dan apakah fungsi macam Perbadanan Ekonomi, adakah mereka ini sudah tidak ada lagi fungsi dalam penentuan corak pembangunan di negeri ataupun tidak ada engagement dengan kementerian. Jadi saya minta sikit penjelasan daripada Menteri. Ya, Bapak Menteri. Okey. Saya tertarik dengan perbincangan tentang rumah murah. Jadi baru ni dalam perbahasan saya tak sempat nak minta, iaitu di Pekan Layang-Layang, yang mana double track project di sana akan menyaksikan perkembangan di bandar tersebut, di pekan tersebut, tetapi rumah mampu milik tidak ada. Ada banyak projek terbengkalai di sana lah. Jadi kita minta supaya dimasukkan dalam K12 pembinaan rumah mampu milik di Pekan Layang-Layang. Itu yang pertama. Yang keduanya, acap kali dengan Menteri sebelum ni saya minta supaya diteruskan projek pembinaan balai bomba di Simpang Renggam. Balai bomba yang terdekat adalah di Pekan Renggam dan seringkali bomba tak dapat capai mereka punya KPI untuk menyelamatkan mangsa kemalangan di jalan raya. Jadi ia telah diluluskan, RMK demi RMK tidak terlaksana. Kita harap RMK 12 ini, Balai Bomba Simpang Renggam, dapat direalisasikan. Terima kasih. Pada jawapan YB Kanga mula-mula dulu, tadi saya dah maklumkan bahawa itulah yang saya letakkan KPI kepada Kementerian KPKT untuk pembinaan yang baru. Malahan saya boleh incentivize kalau ada the private developer yang datang nak buat PPR yang nak ambil tanggungjawab the obligation of government. Contohnya dia wire upkan atau dia sediakan infrastruktur yang dapat menyokong kelestarian kehidupan the occupant of PPR secara lebih berdahulu. We intend to even incentivize dengan cara yang lebih dapat membantu menyemarakkan. Kepada perkara yang dibangkitkan tambahan tadi oleh YJB, sebenarnya LED ni advanced LED yang bukannya dibayar selepas selesai. Kalau di Port Dickson kita bayar masa perkara tu masih lagi belum diselesaikan atau belum disiapkan. Cuma kalau kaedah tu boleh dijadikan satu dasar yang baru supaya LED ini bukan hanya selepas selesai tapi kita ubah dasar supaya seperti mana kita buat di Port Dickson, kita guna pakai untuk mana-mana rumah yang sakit ataupun terbengkalai yang lain. Bahkan YB di Port Dickson saya ambil langkah yang jauh lebih proaktif. Saya panggil semua pembeli, wakil dia berjumpa. Saya ambil 3 prong of strategi. Pertama, lihat kepada
lihat pada areas where LAD can be paid in advance. That's what done by Panama Prima. Kedua, saya tengok bahawa dari segi soal pembiayaan mereka. Who are their pembayar? Masalah di kalangan pembayar-pembayar yang datang daripada commercial banks, it is okay because dalam availability punya credit facility itu normally 60 bulan, 5 tahun. Tapi kalau yang mengambil LPPSA, Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam, oleh kerana aktanya mengatakan 36 bulan, kalau berlaku sebarang penundaan lebih dan maka mereka terpaksa mula bayar. Yang ini pun kita panggil kelompok secara dedicated, secara targeted kita pergi dekat LPPSA untuk dapatkan pengecualian. Sebab LPPSA dah decide tak nak bagi moratorium secara blanket kepada semua kerana pegawai kerajaan adalah mereka yang terus mendapat gaji. Tapi adalah tak adil kalau mereka ni terpaksa dibebankan begitu. Dan yang ketiganya ialah untuk pastikan kontraktor menyiapkan projek secara on time. This is a three-pronged strategy. Dan yang terakhirnya ialah saya nak maklumkan, saya dah wujudkan satu war room untuk lihat semua 17 projek yang saya klasifikasikan sebagai sakit. Malahan I'll be establishing one special committee chaired by me dan insya-Allah I'll be inviting all the MP daripada kawasan yang mana terlibat. Contohnya kalau Tebrau, YB will be coming to see. Kalau Pemantampong baru ni selesai dah, tak ada hal lah. Pemantampong dah okey. So ada mana-mana kawasan, let's see penyelesaian penyediaan perumahan ini orang kata adalah satu tanggungjawab bersama dan akhirnya rakyat dapat menikmati dengan hasil daripada keprihatinan daripada YB sendiri. Sikit lagi YB Menteri kalau Datuk Speaker izinkan. Pertama saya memang terima kasih sebab YB Menteri dengar apa yang kami bawakan bertahun-tahun dalam soal rumah prima ini. Cuma dalam soal LPPSA tadi, kalau boleh YB sahkan dalam Dewan, maksudnya rumah-rumah yang sekarang ini sakit ataupun terbengkalai melibatkan rumah prima seperti Prima Port Dickson dan Melaka Tengah 2 ini mendapat moratorium daripada sekarang lah. Maksudnya kalau boleh sahkan supaya mereka tidak datang mengejar saya supaya terus mengangkat isu ini. Saya tak boleh sahkan sebab LPPSA di bawah Kementerian Kewangan dan ini bukan dibuat secara blanket. It is still work in progress. Baik itu salah satu. Cuma saya nak maklumkan tadi apa yang YB sebut tadi memang benar. Bahawa model lalu adalah model yang tak solid. Last time model kepada Prima ni adalah model yang membeli bulk purchases atau en bloc sale. So berlakulah mismatch bila mana sale yang dilakukan oleh Prima gagal untuk mencapai satu tahap di mana pembangunan ataupun pembinaan progres berada dalam tahap yang lain. So, risiko banyak ditanggung lebih kepada Prima. It's lopsided lah what you said. So, sekarang saya menganggap bahawa lebih penting adalah untuk melihat a more even punya kata distribution of obligation and risk management melalui proses JV dan sebagainya. Dan semua projek-projek sakit pada waktu ini adalah berada dalam model yang baru. Mudah-mudahan insya-Allah dengan pendekatan baru kita dapat selesaikan secara lebih tuntas. Tadi Sri Petani nak tanya. Ya, terima kasih Speaker. Saya tak sempat berucap kerana masa. Itu. Cuma nak tanya Menteri, ini soal dasar. Kementerian Pendidikan mempunyai ribu rumah-rumah yang ditinggalkan, quarters-quarters. Adakah kerajaan mempunyai, Kementerian YB mempunyai hasrat untuk convertkan mereka ni menjadikan rumah prima supaya dapat dijual kepada rakyat dengan harga yang berpatutan. Kerana sekarang ni kalau tak buat apa-apa dalam masa 3-4 tahun ni, rumah ni semua akan lingkup. Jahanam habis semua. Jadi saya rasa daripada kita biarkan mereka dirosak, rumah-rumah ini, lebih baiklah Prima tengok, kemudian Prima jadikan sebagai program Prima untuk dijualkan kepada rakyat. Terima kasih. Ya, terima kasih YB Sungai Petani. Sememangnya itu adalah antara pendekatan juga. Saya nak maklumkan bahawa yang Syurat Jemaah Menteri telah meluluskan suatu pendekatan untuk kita bawa ke Parlimen nanti, iaitulah penubuhan National Housing Corporation. Ia mungkin ada rang undangan sendiri untuk pastikan kita dapat pusatkan ke semua penyedia-penyedia perumahan social housing ni dengan juga mampu milik untuk berada di bawah satu naungan. Dari segi perancangan dia, dari segi penyediaan dia. Sekarang kita ada 15. Kita ada KPKT, JPN, SPMB, kita ada Kementerian Wilayah, kita ada Perda di belah Pulau Pinang. Akhirnya yang menyebabkan banyak berlaku perancangan itu secara agak fragmented.
So salah satu daripada rancangan adalah untuk melihat. Saya sendiri dah bercakap dengan Razi Jidin sebab saya kata fikir di kalangan cikgu-cikgu. Saya tanya cikgu, kenapa tak duduk? Dia kata dia tak duduk sebab dia boleh beli rumah di kawasan tu. Jadi dia boleh dapat duit apa nama what do you call that dia? Duit allowance lah, whatever it is. Daripada dia duduk tinggal dan akhirnya tak ramai yang nak tinggal di quarters. Dan mungkin quarters tu juga boleh digunakan sebagai rumah-rumah transit. Dan insya-Allah itu antara yang juga saya dah sebut dan saya bincang dengan Razi Jidin. Jadi seterusnya adalah YB Menteri, Simpang Renggam. Simpang Renggam, ialah saya nanti bangkitkan dan saya akan jawab dalam soalan secara bertulis lah. Balai bomba, pembinaan balai bomba ini dia bergantung kepada apa yang disebut sebagai dipanggil fire cover analysis. Dia akan buat satu analisa keperluan. Ada 16 semua kriteria. Saya pun tak ada nak hafal lagi habis. Dia telah dimulakan, cuma ditangguhkan dan tak dimulakan lagi. Ya. Dan setiap kali saya bawakan, alasannya tunggu RMK 12. Kemudiannya, jadi kita harap RMK 12 dapat dilaksanakan. Kemudiannya nama dia juga ada dari segi tengok keberadaan kata apa nama pasukan penyelamat bomba apa nama ni sukarela. Ya. Kan? Pasukan Menteri. bomba sukarela ni was Cuma saya nak ucapkan terima kasih di atas lawatan Menteri ke Pulau Pinang baru-baru ini, dan kita berharap supaya kerajaan persekutuan di bawah semasa Menteri jadi Menteri KPKT ini akan memberi perhatian lebih kepada keperluan rumah di Pulau Pinang lah, termasuk di kawasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Anyway, itu saya akan lihat dan saya akan jawab secara bertulis. Ya? Rumah mampu milik di Pekan Layang-Layang. Okey, saya akan lihat itu juga. Ya. Dan boleh saya sambung? 5 minit Yang Berhormat. Untuk YB Sekijang ada. YB Sekijang bangkitkan berkaitan dengan perumahan terbengkalai. Saya nak maklumkan memang saya pergi sendiri ke tempat tersebut. Memang jauh lah. Syarikat pemaju yang dinamakan itu adalah Vital Landscape Sdn Bhd telah pun dikenakan perintah penggulungan oleh Mahkamah Tinggi Melaya Muar pada 21 September 2015. Untuk makluman Dewan, pemulihan atau penyelesaian projek ini memangnya menghadapi kesukaran disebabkan faktor-faktor berikut. Pertama, peridukasi swasta atau pemaju penyelamat yang ingin mengambil alih projek ini dari pegawai penerima. Kerana projek ini didapati amat-amat tidak berdaya maju, not viable dan sukar untuk dipulihkan disebabkan pemulihan infrastruktur memakan kos yang tinggi. Sebagai langkah proaktif ke arah melahirkan industri perumahan berdaya huni untuk keluarga Malaysia, KPKT sedang sentiasa memainkan peranan untuk memudah cara dan menyediakan ruang mediasi bagi pembeli berhadapan dengan kemajuan yang bermasalah serta pertanyaan berkaitan isu-isu perumahan. Kempen bijak beli rumah juga adalah antara tanggungjawab yang KPKT perlu galas untuk memaklumatkan rakyat berkaitan dengan tanggungjawab sebelum, semasa dan selepas proses pembelian rumah. Antara yang dapat dimuatkan adalah soal panduan pembeli rumah, informasi berkenaan hak-hak pembeli rumah, dan juga di bawah Akta Pemajuan, sistem caraan maklumat, juga saluran sistem aduan bersepadu. Saya rasa saya nak jawab satu lagi soalan daripada daripada pengerang sendiri. Oh, pengerang boleh keluar dah. Jadi pengerang bertanyakan berkaitan dengan cadangan perubahan persepadanan daerah baru bagi pengerang. Untuk maklumat pengerang, secara peribadi saya bersetuju. Namun permohonan kelulusan ini adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri. Dari prosedur ia perlu diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pihak berkuasa kerajaan negeri kemudiannya mengemukakan pemakluman keputusan tersebut kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan akan dibentangkan ke dalam Mesyuarat Jemaah Menteri. Sebagaimana itu, Yang Berhormat, saya cadangkan untuk kemukakan cadangan tersebut kepada Kerajaan Negeri Johor untuk pertimbangan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, banyak lagi sebenarnya. Kalau tidak ada aral, saya... Satu sebelum landing. Oh ya, okey. Sorry. Tuan Speaker. Saya nak tanya mengenai PPR. Kita tahu bahawa ada banyak kaedah yang terbaru dipakai melalui SPNB, iaitu kaedah sewa beli.
Dan bila dibuat sewa beli ini, salah satu perkara yang dibangkitkan ialah soal bank yang nak lihat adakah seorang pemohon yang diluluskan mampu untuk membayar dan disemak credit worthiness dengan izin si pemohon tersebut. Ramai di kalangan pemohon ini peniaga kecil yang tidak mempunyai payslip dan tidak ada caruman. Jadi apakah kaedah yang terbaik boleh diusahakan oleh pihak KPKT agar membenarkan mereka ini untuk memiliki rumah mereka sendiri? Baik, terima kasih. Ini terakhir. Itulah sebab saya sebut tadi tentang kaedah RTO, rent to own. Rent to own ni tidak sangat memerlukan penganalisaan credit worthiness. Kalaulah yang setakat ini kita ada 10 yang dijual ataupun dimiliki melalui RTO. Kalau mereka membeli RM35,000, dalam tempoh 20 tahun bayar RM250 satu bulan, mereka akan akhirnya membayar dalam sekitar RM49,000 effectively. Dan jumlah tersebut pun masih lagi kalau dilihat dari segi kos, dari segi market price jauh lebih rendah. Dan hakikat rumah-rumah yang bersifat heavily subsidized ini sebenarnya memberi keuntungan bila mana mereka dimiliki. Saya bagi contoh rumah yang berada di lembah pantai. Lembah pantai ada sekitar lebih kurang 6,565 PPR. Lebih kurang 3 ke 40% telah pun dijual dan dimiliki. Hari ini 700 kaki persegi disewa dengan harga sekitar RM900. Setelah dijual baru mereka boleh sewa. Kalau mereka sewa, mereka tak boleh sublet. Bayangkanlah yang berhormat 900 kali dengan 12, 10,800. 10,800 over 35,000, it's just like 33%. The yield is 33%. You can't find any other property yield investment of that high. Tapi ia diraikan ataupun dirasai oleh mereka yang mempunyai PPR yang dimiliki di lembah pantai. Jadi RTO ni salah satu untuk membantu di kalangan mereka yang tak mampu dinilai melalui credit worthiness atau bankability di bank. Terima kasih, Muhammad. Tuan Yang Bertua, Saya minta satu je, Satu lagi. Yang Muhammad Menteri. Buford. Bofort. Terima kasih. Bercakap tentang RTO tadi, rent to own tu, saya pun nak minta juga untuk PPR di Selangor Bofort tu supaya bila dah boleh diduduki nanti dibuat sistem RTO, rent to own ni. Dan keduanya itu saya ingin tahu juga tentang masalah rumah primah yang masih lagi juga tergendala, tak siap-siap sampai sekarang. Terima kasih. Rumah prima yang berhormat, saya dah jawab panjang lebar dah tadi. Kalau pada segi soal rumah PPR, yang juga saya dah jawab tadi untuk Buford dan belum diisi lagi, insya-Allah. Kalau diisi boleh dipertimbangkan untuk digunakan kaedah RTO. Terima kasih. Jadi terima kasih Tuan Yang Bertua dan terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12 yang berkaitan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan saya amat hargai pandangan dan juga segala saranan yang telah diberikan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.